Apa itu LGBT? LGBT ini ialah sebuah komuniti yang diklasifikasikan dalam bentuk seksualiti. Dan kedua, LGBT ini ialah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lesbian dan gay ialah satu kumpulan manusia yang mereka ni suka sesama jantina. Kalau lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Bisexual pula bermaksud mereka yang suka kedua-dua jenis. Jantan diorang okey, betina diorang okey, dua-dua dia okey. Transgender pula bermaksud ialah orang yang menukarkan jantina mereka. Maksudnya dari lelaki tukar perempuan, perempuan tukar ke lelaki. Perlu kita faham bahawa ada perbezaan antara seks dan gender. Seks ni ialah kita punya biologi, physical appearance. Maksudnya bila korang semua lahir akan ditentukan oleh alat kelamin korang. Gender ni pula agak berbeza sikit. Gender ni ibarat macam identiti diri. Maksudnya mereka ni walau lahir lelaki atau walau lahir perempuan, mereka boleh identifikan diri mereka sendiri. Contohnya kalau saya lelaki, saya kata oh saya ni perempuan walaupun saya lahir lelaki. Ataupun contoh perempuan tu lahir perempuan, dia kata oh dia ni lelaki. Macam tu lah lebih kurang. Ini berlaku setelah masuknya pasca pemodenan, iaitu zaman telah menukarkan dan mengasingkan maksud kedua-dua itu tadi. Latar belakang LGBT. LGBT bermaksud lesbian, gay, bisexual, transgender. Dia adalah singkatan untuk menggambarkan kelompok individu dengan orientasi seksual atau identiti gender yang berbeza dari majoriti heteroseksual. Ini bukan sekadar gerakan atau pertubuhan tinggal, melainkan ia adalah istilah yang mencakup beragam komuniti, hak asasi manusia dan gerakan advokasi yang berjuang untuk pengakuan penerimaan dan hak-hak yang setara bagi individu LGBT. Ada banyak organisasi dan kelompok yang bekerja dalam konteks ini masing-masing, berdepan dengan fokus dan pendekatan yang berbeza terhadap isu LGBT. Okey, bagi yang kedua adalah perjuangan LGBT. LGBT adalah perjuangan komuniti LGBT yang melibatkan upaya untuk mencapai pengakuan dan juga perlindungan hak asasi manusia yang setara, termasuk hak-hak untuk tidak mengalami diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identiti gender. Ini mencakup hak untuk menikah, hak pekerjaan yang setara, hak kesihatan yang setara dan perlindungan diri dari kekerasan atau diskriminasi. Selain itu juga mereka juga berjuang untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap orientasi seksual dan identiti gender, memerangi stigmatisasi serta inklusi sosial. Perjuangan ini dapat berbeza-beza di pelbagai negara, tergantung pada merangka hukum budaya dan norma sosial setempat. Okey, yang terakhir adalah yang ketiga, iaitu simbol gerakan LGBT. Simbol gerakan LGBT adalah simbol yang sering diasosiasikan dengan gerakan LGBT adalah bendera pelangi. Bendera pelangi ini yang pertama kali dirancang oleh seseorang yang bernama Gilbert Baker pada tahun 1978. Bendera ini terdiri daripada 6 warna pelangi, masing-masing melambangkan aspek-aspek berbeza dalam komuniti LGBT. Warna pelangi yang akan saya sebutkan adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru dan juga ungu. Bendera pelangi menjadi ikon yang diakui secara luas dan digunakan dalam pelbagai acara dan aktiviti yang mendukung hak-hak LGBT serta keberagaman dan seksual dan gender. Ya, seperti di banyak negara lain, di Malaysia juga terdapat golongan LGBT walaupun dikenali sebagai lesbian, gay, bisexual dan transgender. Namun perlu diingat bahawa isu LGBT seringkali menjadi topik sensitif di beberapa masyarakat, termasuk di Malaysia. Hukum Malaysia tidak mengakui atau mendukung hubungan sejenis dan tindakan yang melibatkan aktiviti LGBT dapat melibatkan konsekuensi hukum. Penting untuk diingat bahawa setiap individu memiliki hak
untuk dihormati dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Diskusi dan pendekatan mengenai isu-isu LGBT seringkali mencerminkan perbezaan pandangan dan nilai di masyarakat. Sebaiknya, dialog terbuka dan pengertian antara semua pihak dapat membantu menciptakan lingkungan yang eksklusif dan menghormati hak asasi manusia. Pandangan terhadap LGBT sebagai bertentangan dengan budaya dan agama dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan keyakinan masyarakat yang berbeza. Beberapa argumen yang sering dikemukakan untuk mendukung pandangan ini termasuk: yang pertama adalah dari segi aspek keagamaan. Beberapa agama memiliki ajaran dan norma tertentu yang dianggap mengatur hubungan dan seksualiti. Interpretasi agama tertentu mungkin menganggap hubungan sejenis sebagai melanggar nilai-nilai dalam ajaran agama tersebut. Dan yang kedua adalah tradisi budaya. Beberapa masyarakat memiliki tradisi dan norma budaya yang telah ada selama berabad-abad. LGBT dianggap tidak sesuai dengan norma-norma tersebut dan dianggap sebagai pemutusan dari tradisi. Pengertian gender tradisional. Pandangan tradisional terhadap gender sering menyiratkan peranan dan norma yang ketat, dan LGBT ini dianggap sebagai penyimpangan ataupun terpesong dari model gender conversion. Ketidakfahaman dan ketakutan. Sebahagian besar ketidaksetujuan terhadap LGBT juga dapat berkaitan dengan ketidakfahaman atau kurangnya pengetahuan tentang orientasi seksual dan identiti gender ataupun identiti jantina seseorang. Ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui atau berbeza dapat memperkuat sikap negatif. Penting untuk dicatat bahawa pandangan ini tidak bersifat universal dan ada banyak individu dan kelompok yang meskipun memiliki keyakinan agama dan budaya mendukung hak asasi manusia dan inklusivitas. Terdapat keragaman dan pandangan di dalam masyarakat terkait isu LGBT, dan dialog terbuka dan penghargaan terhadap perbezaan dapat membantu meredakan konflik LGBT di Malaysia ini. Kesimpulannya, bagi saya, gerakan LGBT ini tidak sepatutnya diteruskan dan perlu dihentikan serta-merta kerana jelas ianya telah melanggar hukum agama dan hukum alam itu sendiri. Jelas dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat siapa sahaja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut, iaitu LGBT lah. Allah melaknat siapa sahaja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Nabi menyebut hal ini sebanyak 3 kali. Jadi, sebagai negara Malaysia, iaitu agama rasminya ialah agama Islam, perbuatan ini tidak boleh sama sekali dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Tapi dalam pada yang sama, janganlah kita benci orang LGBT itu sendiri, tetapi bencilah hanya kepada perbuatan mereka sahaja, kerana sesungguhnya mereka juga layak untuk disayangi.